Tetapi hari ini saya nak cerita kepada anda semua cabaran bagi setiap pasangan wanita, setiap pasangan pada hari ini, terutama golongan wanita. Apakah cabaran tersebut? Okay? Dan hari ini kita melihat cabaran dari pelbagai sudut, terutama sekali dari segi bidang kesihatan. Dan kalau kita tengok zaman-zaman dulu dia tak banyak makanan-makanan. Perasan tak, kita tak terlintas nak makan sesuatu, bila kita tengok dekat media sosial, terus algoritma dia akan tunjuk dekat kita. Bayangkan kalau kita dah biasa search benda-benda yang macam makanan yang viral, yang memang membunuh orang lah. Jadi benda tu yang akan datang menghantui anda. You tak boleh buat apa dah. Sekarang ni bukan isu kita pergi memburu makanan, pergi cari apa semua, tak. Benda tu dia akan datang berakar dalam kepala kita, dia akan kejar anda, dia akan buru anda, bukan anda memburu diorang. Sebab tu saya nak mereka semua di luar sana jangan menyalahi diri sendiri, jangan rasa down. Okey? Jangan rasa down. Dan saya mengaku bahawa kekuatan untuk seseorang itu nak jaga makan dia bukan senang. Benda ni dia macam martial arts. Martial arts ni dia tak ada istilah kata you kena ada skill, you kena talented. No. Martial arts melibatkan seseorang itu ada minat yang mendalam dan you go through the training. Sama juga sebiji dengan nak jaga makan. Dia macam martial arts, you go through the training. Sekarang ni, siapa yang nak train korang? Macam mana korang nak melalui training itu? Siapa yang ada di sekeliling anda? That's why you all akan tewas, sebab you all tak dapat ada kekuatan. Dan dia sangat susah. Okey, itu satu segmen. Segmen yang kedua, saya semalam berjalan-jalan. Biasa macam melihat sekeliling dan macam berfikir, apa yang saya nak sampaikan pada orang, apa yang saya nak cerita. Jadi terlintas semalam waktu saya nak solat, saya terlintas satu istilah berkenaan penagihan. Ya, sebab ada peserta tu dia memang dalam keadaan ketagihan yang kronik. Okey, saya nak cerita istilah ketagihan ini. Tahu tak, saya nak share sekarang, anda dengar elok-elok. Apa yang berlaku pada diri masyarakat sesetengah orang, saya tak cakap semua orang, sesetengah orang, anda akan diperangkap dalam ketagihan beberapa perkara ini. Okey, anda akan terperangkap dalam ketagihan beberapa perkara ini. Yang pertama, you all akan terperangkap dalam ketagihan ubatan hospital. Benda ni diorang tak akan cerita, benda ni korang tak akan tahu. You all akan berada di dalam ketagihan yang kritikal. You ketagihan, you tak boleh stop. You tak ada benda tu, tak boleh carry on. Punya perbezaan dengan ketagihan dadah sikit sangat. Sangat tak beza pun. You perasan tak, orang yang ketagihan dadah, dia kena ongoing dengan dadah. Okey je, janji jangan overdose. You dapat tak persamaan dekat situ? Ubat hospital, jawab soalan saya, boleh overdose tak? Jawab soalan saya. Ubat hospital boleh overdose tak? Boleh tak kita nak ambil banyak-banyak? Panadol lah nak ambil banyak-banyak, ubat tahan sakit, Onstan, Celebrex, boleh ambil banyak tak? Cuba korang jawab soalan saya sekarang kalau korang dengar. Sama kan? Ubat okey, kita cuba orang kata dalam keadaan rasional, sedar. Kita buat jadual sama-sama, kita buat. Okey, kena makan long term. Kalau tak makan, tak betul. Maksudnya tak stable lah. Ubat hospital dan kolom ni dadah, let's say tik-tik kan. Boleh overdose tak?
Tak boleh overdose. Kalau dua-dua makan dalam dos yang betul, okey je, tak ada masalah, dia boleh hidup lama. Betul tak? Bukan kata you ambil dadah, then you akan problem. Okey, tambah satu lagi item, merokok. Tambah satu lagi item, saya nak tanya anda. Kita merokok, kita kata secara general, kita cakap secara general. Okey, rokok bahaya tak? Jawab dulu soalan saya. Rokok bahaya atau tidak? Tulis, bahaya atau tidak. Lepas hisap, 5 tahun mati tak? Secara general, kita kata let's say dia start hisap umur 20. Adakah 25 dia akan mati kerana rokok? Jawab soalan saya. 20, rokok bahaya kan? Saya nak hisap 5 tahun je. Saya tak nak hisap lama sebab dia bahaya. Okey, saya nak hisap 2 tahun. Saya hisap 2 hingga 5 tahun. Saya mati tak? Generally. Kita kata generally. Allah nak tarik nyawa kita tu kita tak tahu. Dalam satu saat boleh tarik walaupun hisap ke tak hisap rokok. Betul tak? Tak mati. Orang boleh hisap rokok sampai umur 60. Tak ada pun masalah. Betul tak? So, you all berada dalam satu tajuk besar, ketagihan yang kronik. Okey, saya tambah satu lagi. Kopi. Korang akan ketagihan kopi yang teruk. Item yang korang ketagihan. Sebab tu saya cakap ini adalah cabaran terbesar nombor 1, ketagihan. Yang kedua, tadi yang saya repeat, benda ketagihan ini dia akan kejar anda. Bezanya dadah je yang tak kejar anda. Sebab apa? Kalau dadah kejar anda, duduk dekat sel. Penjara. Tapi promote kopi, masuk penjara tak? Jawab soalan saya. Ubat tak boleh promote. Okey, so saya nak bagi tahu kepada anda, you all akan terperangkap ke dalam fasa di mana you akan duduk dalam cycle ketagihan ini, you tak boleh keluar. Saya dah cakap dah. Ketagihan, kitaran ketagihan lah dalam bahasa Melayu. You tak boleh keluar. You tak boleh keluar. Yang pertama tadi saya dah cakap ketagihan. Yang kedua tadi, item tertentu dia kejar anda, bukan anda kejar dia. Kalau dulu kita kata kan, bukan dulu, kalau Islam ni kita kata, oi, syaitan akan hasut kau setiap saat. Sekarang ni, benda-benda media sosial ni dia akan hantui korang. Dia akan hantui korang. So, mereka yang datang buat saringan darah dengan saya, boleh katakan sangat ramai. Dia memang ketagihan kopi yang teruk. So, bila berlaku macam ni, saya pecahkan lagi, especially pasangan, especially isteri nak tegur suami, suami nak tegur isteri, sangat susah. Boleh suami nak tegur isteri, susah. Tidur kat luar, orang kata last. Kalau isteri tu gaji mahal, isteri nak tegur suami, pecah juga rumah. Tak boleh. Mak ayah nak tegur anak, susah. Tak payah cakap. Sebab tu saya cakap ini cabaran yang ketiga. Ahli keluarga yang sepatutnya tolong each other, tetapi you tak boleh tolong. Takkan nak minta isteri jiran sebelah datang tegur suami kita? Takkan nak minta suami jiran sebelah datang tegur isteri kita? Betul tak? Pernah tak anda dengar orang kata, kau cakaplah kat isteri aku, kau cakaplah kat suami aku, sampai datang bisik dekat doktor kan? Konon nak masuk jumpa doktor kan? Dia ni bisik kat doktor, cakap kat mak saya dulu. Doktor, cakap kat suami saya. Doktor, tolonglah cakap kat isteri saya. Contoh, dia cakap dekat doktor. Doktor cakap kat saya. Kan? Memang sangat susah. Merana benda ni kat dalam bilik. Tak ada orang tahu. Menangis. Saya pernah dengar sahabat cerita kan, kacau air kat suami sambil menangis. Tengah malam buat air teh tarik kat suami. Dah suami ni tak buat durhaka, tak buat derhaka. Betul tak? Tapi dia tahu hakikatnya suami dia teruk kesihatan. Dia tahu. Sebab tu saya buat benda ni, saya nak beri diorang kesedaran. Saya selalu cerita dekat diorang. Saya kata, hari ini korang dengar elok-elok ayat ni. Saya nak bagi tahu, biarlah korang nak rasa jujur ke tak tu, itu bukan urusan saya. Tapi saya nak cakap, okey, saya nak cakap, hari ini
Jangan mimpi semudah itu akan ada orang yang akan bagi nasihat perkara ini, yang akan cerita perkara ini kepada masyarakat umum. Sebab satu, dia sensitif. Dua, saya dah cakap dia perlu kepakaran yang sangat tinggi. Tiga, dia tak ada bagi pulangan apa-apa yang orang kata proper lah. Maksudnya, okey, kau buat ceramah ni kau dapat sekian-sekian, kan, sensitif. Tapi kalau buat ceramah bisnes, buat ceramah berkenaan dengan benda-benda yang standard kan, yang tu macam benda yang orang buat. So benda ni orang tak buat, orang tak cerita. Jadi saya nak cerita kepada anda bahawa boleh dikatakan sekeliling saya, mereka yang terkesan, yang saya nampak dengan mata sendirilah, kita kata sangat banyak. Tapi di sudut ini saya tak boleh nak buat apa, kan, tak mampu kan. Kita buat yang termampu. Sebab saya dah berjanji kepada diri saya kata ini adalah platform yang saya minat. Kalau nak kata buatlah platform ni, buat live, buat ceramah, nak viral, nak jual tiket ceramah, nak apa semua, nak boleh dapat untung duit kan, tak buat lah, cerita kat orang. Tak tidur pukul 4 pagi, pukul 5 pagi duk study lagi, orang kata Liana tu kan. Orang lain sibuk, okey tak apa, packing barang dropship kan, sampai pukul 5 pagi tak apa, esok sale 20,000 paket contoh kan, buat live TikTok sana sini, live Facebook sana sini, sale banyak. Betul tak? Kita tak macam tu. Saya cakap dengan anda semua, saya buat benda ni sebab saya passion. Setiap kali saya terima feedback, saringan darah orang berubah, setiap kali saya nampak orang dapat improve relationship, anak-anak dia orang berjaya, ada yang sampai berjaya akademik, berjaya dalam sport, dalam sukan, saya rasa sangat happy. Dan itu sebenarnya saya punya motivation. So at the same time, dalam masa yang sama, sahabat-sahabat suka tanya kan, macam bila diorang jumpa saya kan, saya macam bukanlah kata nak angkuh sombong. Setiap kali orang jumpa saya, orang akan cuba tegur kan, macam kau nampak sihat kan, kau nampak macam semangat kan, kau nampak macam bertenaga kan, macam mana that is the reason why saya cakap aku nak bagi tahu dekat diorang ni semua kan. Korang kalau boleh jangan buat diri sampai jatuh dalam yang saya sebut tadi, ketagihan tadi. Okey, dengar bila kita dah mula allergic, dah kena pakai ubat, bila kita dah mula darah tinggi, bila kita dah mula kencing manis, bila kita dah dapat psoriasis, mulalah korang akan cari sana cari sini, Google macam mana nak settle psoriasis, macam mana nak turunkan darah tinggi, ubat apa, suplemen apa, herba apa, nak minum apa, cari homeopati, cari terapi tu. Saya nak cakap, ni satu lagi nasihat nak bagi kepada semua orang di luar sana. Once dah disorder apa-apa badan kita, tidak ada satu benda yang korang boleh buat dia boleh kembali ke normal dalam tempoh yang singkat. Tapi dia nak percaya, dia nak teruskan buat, itu saya tak boleh bagi tahu apa. Kan? Contoh, perkara yang paling senang, bila badan mula penat. Bila badan mula penat, anda cuba cari benda untuk nak hilangkan penat dengan meningkatkan tenaga. So you akan search benda yang boost energy. Bulletproof coffee, kopi dan sewaktu dengannya, jamu dan sewaktu dengannya, multivitamin ke apa kejadah kan. You akan search benda tu. So you akan rasa macam wow, boleh bagi you all tenaga. Keadaan you ambil saja benda ni, you start saja ambil, badan penat tapi you cuba nak bagi dia tenaga lagi, dia dah tak tahan. Proses anda push macam tu, you akan bertumpuk lagi, negatif lagi tenaga anda dengan pantas. Ibarat macam ni, duit dah tak ada dalam bank kan, tak ada duit dah. So you tak apalah, buat pinjaman sekejap kan, sebab you nak datang balik duit, you nak duit tu cepat. You tak postmortem, kenapa duit aku tak ada kan. Sebelum ni duit ada je flow duit masuk, tiba-tiba duit tak ada, alamak, koyak, betul tak?
So you akan cuba nak cari benda yang pantas, you akan negatifkan the situations. So paras tenaga akan makin rendah selepas itu, dan proses kejadian diabetik akan pantas. Dan cabaran yang keempat, tadi dah cabaran yang ketiga kan, suami isteri. Okay, komen cabaran yang keempat. Yang keempat ialah, hari ini parameter penyakit yang ada di negara dan standard negara kita, dia ambil standard dunia. Negara kita tak cikai, tak simply tak sewenang-wenangnya. Malaysia adalah negara yang very bagus. Okey, so parameter yang diambil negara kita untuk menentukan anda diabetes, dia ambil paras gula sebagai kita punya penentu. So kalau paras gula puasa yang melebihi 7, kita kata sekitar 6.8, 7, itu memang dah surely dah okey diabetes. So persoalan saya, kalau paras gula dia 6.5, kalau paras gula dia 6.2, kalau paras gula dia 6.1, apa maknanya? Sebab tu dalam live yang terdahulu saya dah buat benda ni. Saya cerita dah bahawa paras gula merupakan parameter terakhir mengikut penelitian saya. Bukanlah saya tahap apa pun, hanya clinical nutrition, pelajar klinikal pemakanan punya jurusan je. Bukanlah kata apa punya hebat sangat, taklah kan. Tapi setakat pengkajian pembacaan, okey, setakat kajian yang dah lebih 10 tahun duduk baca benda Allah ini tak berhenti. So end up hari ini saya bukanlah kata tak berani nak pergi cakap, sebab orang-orang biasa dia akan tak faham. Kenapa KKM tak cakap? Kenapa perubatan tak cakap? Kenapa doktor tak cakap kat saya macam tu? Salah nak cerita benda ni kan. Sebab tu tak ada orang nak bawa topik-topik macam ni, sensitif, isu ni panas, isu ni orang tersentak, isu ni orang terasa, isu ni orang bergaduh. Nampak tak dekat sini you all? Hari ini tak kira doktor, tak kira lecturer, tak kira profesional, korporat mana, Tan Sri mana, Datuk Datin mana, whoever, dia memang akan terkesan dengan perangkap ini. Saya cakap anda semua, dia akan terkesan dengan perangkap ini. Memang tak boleh dielak. Buktinya anda sendiri semua nampak. Ilmu banyak, duit banyak. And orang akan selalu cakap alasan yang sama. Senanglah dia, duit ada, semua jalan. No. Berapa orang hari ni yang kaya raya tapi diorang dapat masalah kesihatan yang sangat kritikal. Saya nak cerita pada anda semua, bila sampai tahap itu, bila dia rasa tahap itu, baru dia tahu bahawa segala duit yang dia ada tidak ada satu pun makna. Tak ada satu pun makna. Korang yang tak berada di situ, korang tak akan faham erti yang saya cakap. You tak akan boleh beli, you tak akan boleh kembali, you tak akan boleh bayar gaji mana-mana doktor untuk bantu, mana-mana mesin, mana-mana alat tak boleh nak buat. Masa tu baru nak humble ni, nak istighfar, baru semua-semua. Tapi tak apa, saya selalu cakap, umur kita, hujung-hujung saya cakap dekat diorang semua, korang ketagihan ke, korang gemuk ke, korang apa ke, hari ini sebagai orang Islam, perbanyakkanlah istighfar, sedekah, selawat dan bersyukur. Saya selalu bagi tahu benda yang sama. Okey, kita semua akan mati, umur kita tak panjang. Apa semua yang terjadi sekalipun, saya berada di sini, saya pun sedar mungkin keluar daripada ni accident kereta, mati terus, mana tahu, betul tak? Saya tak tahu. Tak semestinya saya jaga kesihatan boleh umur beratus-ratus, tak. Tapi ini adalah satu cebis perkara yang saya remind diri saya, yang saya boleh bagi kepada mereka luar sana yang sedang berada di dalam satu fasa seolah-olah countdown tarikh kematian, kan? Sebab kita semua countdown tarikh kematian, cuma kita tak tahu je tarikh kematian tu bila, betul tak? Tapi tarikh tu dah ada. So kita dalam keadaan ini, kita rasa macam, ya Allah, bila aku nak pencen?
kan. Bila dah pencen, ya Allah, it's like tunggu mati. It's like macam sebab keadaan kita terseksa, kita rasa sangat stres. Dan dalam masa yang sama, elemen ni juga saya cakap dekat diorang semua, hujung ayat saya ialah cabaran yang kelima, tadi keempat kan, cabaran terakhir, pemakanan penyakit menjadi punca kepada pengakhiran kita yang sangat dahsyat. Bila saya cakap pengakhiran sangat dahsyat ni, korang faham lah. Maksudnya bila kita towards nak mati kan, pengakhiran kan, that is pengakhiran. So ini membawa kepada pengakhiran yang kronik. Korang komen perkataan pengakhiran. Pengakhiran yang kronik, mental, kau jadi anxiety, kau jadi depression, kita jadi macam was-was, bukan dengan manusia tau, was-was dengan Allah SWT. Kita rasa kita ni hina, kita ni teruk, kita ni banyak dosa, Allah tak ampun dosa kita. Kita rasa jadi anxiety, Allah ampun ke tak dosa aku. Jadi kita rasa macam diri kita ni, kita tak minta, kita tak doa dengan Allah betul-betul, sebab kita rasa macam kita banyak dosa, dan kita rasa macam Allah tak ampun dosa aku. Benda tu jadi macam anxiety yang kronik. Faham tak? So kita dah jadi macam penat, kita jadi tak boleh bangun, kita tak boleh fokus, kita tak boleh nak menimba ilmu yang dalam, sebab proses menimba ilmu yang dalam akan membuatkan kita dapat penghayatan. Dan ayat Al-Quran yang pertama apa? Iqra. Dan saya ni tak pandai sangat, sorry, please ampuniku, I am not that good. This word in Arabic, saya pernah dengar ustaz bagi tahu, dia berkonsep macam kalau English dia ada macam noun, verbs, apa kan, dia macam berkonsep dia punya deskripsi dia adalah, dia suruh kita, is arahan, is command, is a command. Tapi hari ni bila kita start nak baca kan, tidur, betul tak? Macam mana nak baca? Proses baca pula dia perlu ketajaman otak, fokus yang tinggi, masa yang lama gila. Itu ayat yang saya nak cakap. So you all fall in a biggest cabaran. Ini saya nak bagi anda 5 cabaran yang saya dah share pada hari ini. Saya dah kena pergi